Okey, dah start record. Hai, selamat sejahtera. Saya Cikgu Uy. Okey, hari ini saya nak mengajar topik 4.2. Sains Form 2, topik 4.2 iaitu pertahanan badan. Untuk topik 4.1, saya sudah buat video. Kalau awak nak tengok 4.1, awak pergi video yang sebelum itu untuk tengok. Baru tengok video ini, 4.2 pertahanan badan. Untuk topik pertahanan badan ini, awak cuma kena tahu dua benda sahaja. Berapa benda? Dua benda sahaja. Iaitu nanti awak akan belajar pasal yang pertama. Okey, askar kita, barisan pertahanan kita. Contoh, bayangkan virus yang nak masuk ke dalam badan kita. Macam mana badan kita ada itu barisan pertahanan, askar badan kita untuk mempertahankan virus daripada masuk. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu kena tahu ialah imunisasi. Imunisasi. Kalau tak tahu, nanti saya akan terangkan. Okey, dua benda, pertahanan dan imunisasi. Okey, tanpa membuang masa, saya akan sharekan skrin kepada lembaran kerja yang saya buat. Okey, video ini, pertahanan badan. Okey, jadi yang pertama, patogen. Patogen, apa maksud patogen? Virus, bakteria, apa-apa yang boleh menyebabkan penyakit kita panggil patogen. Masuk badan kita melalui apa cara? Inilah dia boleh masuk melalui sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem perkumuhan ataupun kulit kita. Jadi patogen ini dia perlu dimusnahkan oleh badan. Jadi bayangkan kalau banyak bakteria dan virus nak masuk badan kita. Macam mana badan kita akan mempertahankan virus daripada masuk badan kita? Jadi sini awak kena tahu tiga barisan. Barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua dan barisan pertahanan ketiga. Okey, bayangkan virus datang jumpa kita. Apa yang dia akan menghadap dulu? Barisan pertama ialah kulit kita. Kulit kita dan membrane mucus. Nanti saya terangkan apa membrane mucus. Nampak kulit kita dia akan menghalang patogen daripada memasuki badan kita. Macam mana dia boleh halang? Okey, kulit manusia terdiri daripada lapisan yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisme. Jadi mikroorganisme hanya dapat menembusi kulit sekiranya kulit kita ada luka. Kalau kita luka, mungkin mikroorganisme akan menembusi. Okey. Selepas itu, peluh yang dihasilkan atau sebum yang dihasilkan oleh kulit kita mengandungi apa? Dia akan mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan atau membunuh mikroorganisme. Jadi, yang pertama, virus akan menghadap sini dulu, kulit. Okey, kalau kulit dia tak boleh masuk, dia akan fikir apa cara lain saya boleh masuk badan kita. Sini, nampak tak hidung, telinga, mata. Okey, ini bahaya. Jadi kita ada membrane mucus. Membrane mucus ialah membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan. Ini sebab itulah kita punya hidung tu kena ada bulu hidung. Kenapa? Bulu hidung tu sangat penting tau. Mikroorganisme yang memasuki salur pernafasan akan ditapisi oleh bulu hidung. Nampak tak? Dan diperangkap oleh mucus. Mucus adalah benda itulah yang benar lendir pada hidung kita. Dia akan menapis dulu. Virus tak akan masuk. Okey, lilin. Dekat telinga, mata kita ada lilin. Lilin di dalam telinga, mata ataupun perempuan dia ada lendir pada faras. Juga berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisme. Kadang-kadang bukan semua dia akan musnah. Setengah lah mikroorganisme yang masuk tu dia akan stop lah. Okey, datang barisan pertama, kulit ataupun membrane mucus. Dia akan tahan dulu. Okey, katalah virus ini sangat kuat. Dia dah tembus, dia dah menang askar pertama kita. Askar pertama, barisan pertahanan. Dia akan masuklah, dia masuk badan kita. Barisan pertahanan yang kedua, iaitu sel darah putih. Askar kita yang dinamakan sel darah putih. Apa yang dia boleh buat? Okey, sel darah putih, ni askar kedua kita. Dia boleh bertindak secara fagositosis. Maksudnya dia ada satu proses yang nama dia fagositosis. Apa maksud fagositosis? Fagositosis dia boleh menelan dan mencerna patogen iaitu bakteria ataupun virus menggunakan enzim. Itu nampak di sini
Ini sel darah putih kita. Bila ada patogen, iaitu bakteria ataupun virus masuk, dia akan melalui proses fagositosis. Dia akan buka macam mulut. Dia akan menelan dan mencernalkan patogen. Okey, ini barisan kedua badan kita. Katalah kalau virus itu kuat sangat, dia dah menang, dia lawan, dia berjaya menang sel darah putih kita. Apa yang akan berlaku seterusnya? Dia akan masuk barisan pertahanan ketiga. Barisan pertahanan ketiga last lah. Ini merupakan barisan yang terakhir lah. Kalau ini dah kalah, maksudnya kita mungkin akan mati. Jadi ini sangat penting. Benda ini susah sikit nah, dia melawan patogen melalui penghasilan salah ejak antibody. Okey, saya terangkan. Ini awak kena dengar betul-betul sebab ini susah. Melibatkan penghasilan antibody apabila terdapat patogen memasuki badan. Jadi antigen, apa antigen? Antigen ialah virus. Okey, antigen ialah bahan luar yang datang, yang masuk badan kita. Iaitu bahan yang bukan daripada badan sendiri. Okey, salah ejak. Terdapat dalam patogen dan molekul toksin dapat merangsang penghasilan antibody. Maksudnya kalau virus, macam contohlah sekarang COVID-19, yang masuk badan kita. Okey, badan kita dah tahu ada COVID-19. Jadi dia akan merangsang, dia akan hasilkan antibody. Dia hasilkan ASCA untuk yang spesifik untuk melawan COVID-19. Maksudnya kalau ada virus masuk badan kita, virus itu ialah antigen. Badan kita akan menghasilkan antibody iaitu ASCA untuk melawan antigen, melawan COVID-19. Ini faham? Jadi antibody ialah protein, okey, yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas untuk melawan terhadap antigen. Kalau ini menang. Kalau kalah tu payahlah kita. Kemungkinan kita akan menghadapi kemusnahan organ-organ. Jadi ini ialah barisan pertahanan yang terakhir dalam badan kita. Dia spesifik, dia ialah mekanisme yang spesifik, iaitu kalau apa penyakit datang, dia akan hasilkan. Okey, dia boleh cam penyakit tu, dia akan hasilkan apa yang khasnya terhadap penyakit, yang boleh lawan penyakit tersebut. Okey, ini sistem pertahanan badan kita. Selepas itu kita pergi kepentingan imunisasi. Benda-benda ini dia akan ada kaitkan dengan barisan pertahanan ketiga. Kalau tadi awak tak faham, nanti awak tengok sini. Saya akan explain dengan lebih teliti. Okey, kita tengok ayat ini dulu. Imunisasi, apa maksud? Imunisasi merupakan satu usaha untuk buat apa? Untuk memberi daya tahan secara aktif pada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Kalau tak faham, saya terangkan. Okey, bayangkan kalau awak ada anak. Kenapa bayi setiap beberapa bulan dia akan pergi ke klinik atau hospital untuk buat suntikan? Kenapa nak buat begitu? Okey, sebab suntikan ini dia mengandungi vaksin. Apa maksud vaksin? Vaksin ialah antigen. Dia ada antigen. Antigen ialah virus. Maksudnya bila bayi tu kita akan suntik virus ke dalam badan dia. Kenapa nak suntik virus? Virus bukan tak baik ke? Kenapa nak suntik virus ke dalam badan kita? Ni kena tahu. Virus ini kita sudah melemahkan. Tengok virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Kita suntik virus yang lemah ke dalam badan kita supaya badan kita dia boleh menghasilkan ASCA. ASCA iaitu antibody untuk melawan virus. Kalau menang, badan kita dah boleh camkan virus tersebut. Dia dah tahu virus ini, contoh virus coronavirus dah tahu. Okey. Tapi setakat ini coronavirus belum ada vaksin lagi lah. Dia boleh camkan virus tersebut. Lain kali kalau virus yang sama masuk ke badan kita, ASCA dah tahu macam mana nak menghadap virus tersebut. Jadi saya ulang lagi, suntik dia mengandungi vaksin. Vaksin tu ada antigen. Antigen iaitu virus yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. Jadi antigen ini, virus ini, dia akan merangsang penghasilan antibody. Dia akan mengakibatkan badan kita menghasilkan ASCA, iaitu antibody di dalam tubuh badan kita. Okey? Dan antibody ini boleh lawan dengan antigen.
Dan selepas antibody menang perlawanan ini, dia akan membentuk keimunan terhadap jangkitan penyakit. Contohlah penyakit TB yang dulu-dulu sangat famous punya, sekarang dah tak ada. Bukan tak ada, tetapi semua orang dah ada immunity ataupun keimunisasi terhadap penyakit tersebut. Okey. Jadi sini ya, vaksin mengandungi antigen iaitu virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Antigen berfungsi untuk apa? Merangsang penghasilan antibody di dalam tubuh badan kita supaya tubuh badan kita membentuk keimunan terhadap penyakit tertentu. Oleh sebab itu, bayi perlu disuntik dengan beberapa jenis vaksin. Contohnya, BCG, hepatitis B, polio dan HPV. HPV untuk perempuan saja, biasanya dia buat suntikan semasa form 1. Okey? Jadi, dah tahu keimunan. Ini susah sikit. Kalau tak faham, saya nak awak ulang tengok video ini sampai awak faham. Sebab saya rasa saya sudah buat ulasan yang sangat simple. Harap-harap boleh faham. Lastly, ingat vaksin ini dia ada virus. Virus sudah dilemahkan atau dimatikan. Dia suntik virus dalam badan kita akan hasil askar untuk melawan virus. Askar mesti akan menang sebab kita punya virus yang masuk badan kita sangat lemah. Dan askar dah menang, dia boleh camkan virus. Lain kali kalau ada virus yang sama masuk, yang lebih kuat pun, askar kita dah cam, dia tahu macam mana nak menghadap virus tersebut dan dia akan menang. Ini kita panggil keimunan. Okey, jadi keimunan dia ada berapa jenis? Dia ada 2 jenis. Ingat, ada 2 jenis keimunan iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Apa beza? Okey, pasif ialah badan memperoleh antibody askar daripada sumber luar. Okey. Pasif aktif ialah badan menghasilkan antibody sendiri daripada dirangsang oleh antigen. Ini beza. Pasif daripada luar. Aktif badan kita hasilkan antibody sendiri. Okey, keimunan pasif dan aktif dia ada 2 jenis, iaitu buatan dan semula jadi. Okey, saya terangkan. Ini susah sikit, saya pun ambil masa yang lama untuk faham. Apa maksud keimunan pasif semula jadi? Contoh, okey, anak dapat antibody daripada susu ibu atau darah ibu bila ibu mengandunglah yang melintasi dinding plasenta. Bersifat sementara. Maksudnya antibody tu dia sementara sajalah, lepas tu dia akan tak ada efek lah. Okey, sumber luar daripada ibu. Semula jadi. Okey, buatan. Ingat, buatan iaitu ubat. Ubat. Kita suntik antiserum ke dalam badan pesakit. Antiserum akan lawan patogen, virus atau bakteria tanpa ganggu sistem keimunan. Segera dan sementara. Maksudnya kalau kita ada sakit tu, kita pergi buat suntikan, antiserum lawan virus. Nah, kita akan sembuh. Ini kita panggil pasif. Sebab pasif tu sumber luar. Buatan. Okey, sekarang kita tengok keimunan aktif. Maksudnya badan kita hasilkan askar, hasilkan antibody sendiri. Yang pertama, semula jadi. Okey, seseorang sembuh daripada penyakit berpanjangan selepas jangkitan. Contohlah, yang paling famous punya ialah chickenpox. Pernah kena tak chickenpox? Okey, biasanya dalam sepanjang hayat kita, berapa kali chickenpox yang kita akan kena? 1 kali saja. Kenapa? Chickenpox sejenis virus. Dia masuk badan kita. Bila kita dah sembuh daripada chickenpox, maksudnya askar kita, antibody kita dah lawan dan menang chickenpox, dia akan hasilkan satu keimunan dalam badan kita. Lain kali kalau ada virus chickenpox masuk lagi, askar kita dah boleh menang. Jadi, kalau seseorang sembuh daripada penyakit, dia dah ada keimunan. Okay. Ini keimunan aktif sebab badan kita hasilkan antibody sendiri secara semula jadi. Ataupun COVID-19, coronavirus. Seseorang yang sembuh daripada penyakit coronavirus, dia tak akan kena coronavirus lagi sebab antibody ataupun askar dah cam coronavirus. Lain kali virus tu masuk tu, I can win you. Dia boleh menang. Okey, seterusnya buatan keimunan aktif buatan. Apa maksud? Ini macam bayi kita lah. Sebelum kena, dia buat suntikan vaksin, dimasukkan dalam badan dan menghasilkan sistem keimunan untuk menghasilkan antibody. Contoh sekarang kita cakap pasal coronavirus lagi.
Okey, katalah andaikan satu hari saintis dah menemui satu vaksin untuk coronavirus. Jadi semua orang dia akan suntik vaksin kepada coronavirus. Maksudnya sebelum kita kena coronavirus, kita dah buat persediaan. Kita dah suntik vaksin. Maksudnya badan kita dah ada antibody iaitu askar untuk menghadap coronavirus yang akan datang. Jadi next time kalau coronavirus datang, badan kita dah tahu macam mana nak tindak balas, nak gerak, nak buat reaction terhadap COVID-19. Maksudnya macam itulah. Jadi dia berpanjangan selepas jangkitan. Maksudnya bila suntik tu dia dah boleh tahan lama. Okay, lastly kita akan tengok sistem keimunan yang mantap. Okay, maksudnya apa punca sistem keimunan kita jadi lemah? Kenapa sistem keimunan kita jadi lemah? Dia ada beberapa faktor. Mungkin pencemaran udara, terdedah kepada pestisida, stres, tekanan. Ini. Kanak-kanak paling suka punya, dia makan gula secara berlebihan akan buatkan sistem keimunan kita menjadi lemah. Jadi apakah amalan yang baik yang boleh menguatkan sistem keimunan? Dia kena mendapat rehat dan tidur dengan cukup, beriadah. Jangan merokok dan kena melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, sekian sahaja untuk topik 4.2. Topik ini agak susah sikit, tetapi saya harap-harap awak boleh faham ulasan saya. Dua benda kena ingat. Yang pertama, barisan pertahanan badan kita. Start daripada first tu kulit ataupun membrane. Second tu, dia punya sel darah putih. Fagositosis. Ingat, fagositosis. Dia makan, dia menelan dan mencerna patogen. Yang ketiga tu iaitu antigen dan antibody. Okey? Selepas itu awak kena tahu maksud imunisasi. Keimunan aktif, keimunan pasif. Buatan semula jadi. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas saya hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Harap-harap awak faham apa yang saya cakap. Thank you very much. Jumpa lagi.